Bismillah. Mencari timba si anak dara di bawah sarang burung tempur. Salam sembah pembuka bicara, selamat datang untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera saya ucapkan kepada sidang hadirin webinar akademik yang hadir pada pagi yang indah ini. Saya Nurul Ain Hidayah binti Sutrisno, pelajar semester 7 dari Fakulti Seni Komputeran dan Industri Kreatif selaku moderator bagi program ini dan akan menemani anda untuk webinar ini. Sebelum kita memulakan webinar kita, marilah kita bersama-sama membuka majlis dengan umul kitab Al-Fatihah. Amin, amin, amin. Semoga dengan bacaan Al-Fatihah itu tadi dapat memberkati lagi majlis webinar kita pada pagi Jumaat ini. Saya selaku wakil bagi pihak penganjur ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada ahli panel dan sidang hadirin kita kerana sudi meluangkan masa bagi menyertai program webinar pada pagi ini. Ahli panel dan sidang hadirin yang dirahmati Allah sekalian, segala puji-pujian kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnia dan izinnya dapat kita bersama-sama bersua dalam webinar akademik pada hari ini. Baiklah, topik webinar kita pada hari ini ialah keberkesanan gamifikasi dalam menarik minat pelajar mengikuti PDPR. Sebelum kita memulakan perbincangan pada pagi ini, saya ingin memperkenalkan ahli-ahli panel kita kepada anda semua. Bersama saya adalah 3 orang ahli panel yang tidak asing lagi iaitu ahli panel kita yang pertama lagi Ayu Jelita, Saudari Nur Hanani binti Muhammad Azhan merupakan seorang mahasiswi UPSI yang telah menjalani latihan mengajar satu di SMK Cangkat Lada Perak. Apa khabar saudari? Sihat, Alhamdulillah. Okey, seterusnya ahli panel kita yang kedua lagi bergaya, Saudari Nur Adlina Fasha binti Mat Azmi yang merupakan seorang mahasiswi UPSI yang telah menjalani latihan mengajar satu di SMK Bukit Baru Melaka. Apa khabar saudari? Khabar Ain. Dan ahli panel ketiga kita yang nampak pemalu tetapi petah berkata-kata, Saudari Siti Hajar binti Rosli juga merupakan seorang mahasiswi UPSI yang telah menjalani latihan mengajar satu di SMK Mergum Kedah. Apa khabar saudari? Alhamdulillah, khabar baik. Baiklah, sebelum kita memulakan perbincangan, izinkan saya untuk mengupas sedikit tentang topik webinar ini. Okey, pengajaran dan pembelajaran iaitu lebih dikenali sebagai PDP dalam talian online learning menjadi trend pembelajaran yang terkini yang memberi cabaran kepada golongan guru untuk mengadaptasi norma baharu proses pendidikan. Seperti yang diketahui, profesion perguruan merupakan tunggak utama negara dalam menghasilkan modal insan yang cemerlang. Kaedah pengajaran dan pembelajaran di rumah iaitu PDPR yang diperkenalkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia merupakan satu terma dan proses yang baharu dalam kalangan guru, murid dan ibu bapa yang dapat menggalakkan pemikiran secara kreatif dan kritis. Pengajaran dan pembelajaran di rumah dalam talian bukanlah satu fenomena yang baharu tetapi mula diaplikasikan pada tahun 2020 berikutan penularan COVID-19 dan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan iaitu PKP. Pada abad ke-21, teknik pembelajaran gamifikasi semakin popular termasuklah dalam pengajaran di sekolah. Tidak hairanlah memandangkan kaedah pembelajaran menggunakan pendekatan permainan berasaskan komputer menawarkan banyak kelebihan. Baiklah, untuk mengetahui dengan lebih lanjut mengenai topik webinar kita pada pagi ini, saya menjemput panel pertama kita iaitu Saudari Nur Hanani untuk menceritakan sedikit berkenaan apakah itu gamifikasi dan tujuannya. Dipersilakan Saudari Hanani. Okey, Assalamualaikum. Boleh dengar suara saya? Boleh Saudari Hanani. Okey, terima kasih saudari moderator. Okey, next. Okey. Next lagi. Okey, sedikit pengenalan. Okey, nama saya Nur Hanani binti Muhammad Azhan, pelajar ISMP Teknologi Maklumat tahun akhir. Dan pernah menjalani latihan mengajar satu di SMK Cangkat Lada. Jadi hari ini saya cuma nak kongsikanlah sedikit pengalaman ketika saya LM dulu dan apakah
teknik yang saya gunakan ketika LM dululah. Okay, next. Okay, sebelum kita mulakan sesi perkongsian, saya nak anda semua tengok dulu video ni dan ikut saja apa arahan video ni suruh. Okay, so can you play the video? Boleh dengar? Hmm? Can hear? Can. Just play. Okay, thank you Yusuf. Okay, daripada video tadi tu adalah untuk menguji sama ada anda ni seorang yang fokus ataupun tidak. Okay, jadi macam saya tadi, saya gunakan video sebagai permainan untuk menguji anda tahap kefokusan anda dalam ketika inilah waktu pagi ni kan. Jadi ini adalah salah satu teknik yang saya gunakan ketika LM, iaitu gamifikasi, tapi saya menggunakan video. Tapi anda sebagai bakal guru boleh juga guna video macam ni ataupun guna teknik lain, guna device lain untuk membuat gamifikasi di dalam kelas. Okay, next. Next. Okay, next. Okay, saya nak tanya, adakah anda meneka bilangan dengan tepat dalam kedua-dua video tadi? Ada tak? Berjaya tak? Teka berapa banyak kali balingan dengan tak? Okay, tak. Okay, mungkin kalau tak tu maksudnya anda tak fokus lah ketika menonton video tu. Maksudnya anda tak tengok betul-betul. Tapi anda perasan tak? Next. Tapi anda perasan tak warna gelung bola keranjang tu dengan warna gerai berubah? Sedar tak yang gelung tu hilang dan warna gerai tu berubah? Tak juga, okey. Maksudnya mungkin sebab tadi agak delay video dia. Okey, kalau anda boleh meneka bilangan dengan tepat tadi, maksudnya anda fokus. Tapi kalau anda tak perasan bola keranjang dengan warna gerai itu berubah pun, maksudnya anda fokus satu tempat tu je. Maksudnya anda tak terganggu dengan perkara-perkara yang lain. Maksudnya anda fokus hanya pada bola keranjang, balingan bola dengan lompat tu saja. Okay, ini adalah antara ujian untuk saya, contoh saya menguji kefokusan anda lah. Dan macam game jugalah, jadi boleh diaplikasikan dalam kelas. Okay, next. So, okay, pengenalan gamifikasi. Okay, saya nak ceritakan sedikit apakah dua-dua tak dapat, maksudnya kami tak fokus lah. Ya, mungkin. Okay, nanti kita try lagi Okay, next. Okay, hari ni saya nak ceritakan tentang apakah gamifikasi. Okay, gamifikasi ni sendiri dia datang daripada perkataan Inggeris, iaitu gamification. Okay, pendekatan ni menggunakan kaedah permainan dalam proses pengajaran dan pembelajaran PDP.
iaitu kita gunakan permainan untuk di dalam kelas untuk proses pembelajaran. Okay. Ia dapat menjadikan proses PDP lebih menarik dan interaktif. Okay. Kenapa? Sebab kalau kita dengar perkataan permainan itu sendiri kan, kita pun dah rasa macam excited. Apa permainan? Apa yang kita nak main ni? Tambah-tambah lagi pelajar, lagilah mereka excited kan kalau dengar perkataan itu. Jadi permainan ni kita boleh gunakan dalam proses pembelajaran. Jadi benda tu akan jadi lebih menarik dan kita dapat berkomunikasi dengan pelajar itu secara dua hala. Okay, next. Seterusnya, apakah tujuan gamifikasi ni? Okay, tujuannya adalah yang pertama, untuk memberikan motivasi kepada pelajar dan merangsang minat pelajar. Bila kita sebut tentang permainan, dia ada satu matlamat. Kita perlu menuju ke satu matlamat. Contoh macam anda main game Mario, katakanlah Mario kan. Lamanya game tu. Okay, game Mario. Okay. Tugas anda adalah untuk menyelamatkan puteri dekat final game kan. Jadi dia ada matlamat dekat situ. Matlamat tu yang memotivasikan pelajar untuk main permainan tersebut. Jadi kalau kita aplikasikan permainan dalam pembelajaran, dalam secara tidak langsung ia akan menarik minat, merangsang minat mereka dan juga menaikkan motivasi mereka sebab ada persaingan dekat situ. Okey. Kemudian kita menggalakkan pembelajaran menyelesaikan masalah. Okey, contoh kita buat satu permasalahan dan kemudian kita create satu permainan. Daripada permainan tu, pelajar perlu solve ataupun menyelesaikan apakah masalah-masalah yang ada untuk mencapai matlamat yang tadilah. Jadi pelajar boleh digalakkan untuk menyelesaikan masalah ketika permainan itu dijalankan. Kemudian seterusnya ialah mendorong penyertaan dan penglibatan pelajar dalam pembelajaran. Mendorong penyertaan ni macam saya katakan tadi lah, permainan ni senang nak attract game, senang nak attract pelajar dan murid-murid lah. Jadi bila mereka dengar permainan, mereka akan lebih tertarik dengan perkara tersebut sebab kadang-kadang ada setengah guru, mungkin guru-guru yang hampir tamat tempoh berkhidmatnya, mereka macam tak nak menggunakan gamifikasi ni dalam kelas. Jadi bila datangnya guru-guru, bakal-bakal guru yang baru, kemudian kita gunakan teknik seperti ini, mereka akan lebih tertarik dalam kelas dan secara tidak langsung mereka juga akan terlibat dalam proses pembelajaran dan pengajaran. Okay, next. Jadi, untuk membuat gamifikasi dalam kelas ni, dia bukan boleh buat saja je. Dia ada step by step dia. Okay. Step yang pertama, kita perlu memahami kumpulan sasaran dan konteks. Okay. Contoh, anda nak buat game untuk pelajar sekolah menengah. Jadi, anda perlu fokuskan apakah game yang kemungkinan pelajar sekolah menengah boleh lakukan. Bukannya yang sesuai untuk kindergarten ataupun kanak-kanak tadika. Jadi, game tu bukannya semua game boleh diaplikasikan untuk semua pelajar. Dia ada tertentu. Contoh macam game puzzle. Okay, game puzzle bolehlah kanak-kanak. Tapi game yang seperti uji minda ataupun macam riddles, teka-teki, itu agak susah untuk kanak-kanak teka. Kita boleh aplikasikan untuk pelajar sekolah menengah. Okay. Kemudian mengenal pasti objektif pembelajaran. Ini penting juga. Kalau kita tak tahu objektif pembelajaran kita apa, macam mana kita buat gamifikasi kan? Jadi kita perlu tahu apa yang kita nak capai dalam kelas tu. Okay. Next. Okay, menstruktur pengalaman. Okay, menstruktur pengalaman ni dia macam kalau kita nak, okay, saya bagi satu situasi contoh awak nak buat satu game berkenaan tentang topik pekalan data. Tapi untuk pelajar main game tu, mereka perlu ada basic ataupun memahami konsep pekalan
data. Jadi kalau mereka tak faham konsep pengkalan data tu, macam mana dia orang nak macam mana mereka nak main game tu, betul tak? Jadi dia mengganggu dekat situ. Dan secara tidak langsung dekat situ, guru dapat teka ataupun dapat tahu apakah tahap kefahaman mereka dalam kelas. Jadi kita perlu build up dulu pengalaman tu, macam kita perlu ada asas konsep tu, faham dulu apa yang ingin disampaikan, baru boleh kita buat gamifikasi. Okay, seterusnya mengenal pasti masalah. Macam yang saya cakap tadi awal-awal, kita kena tahu masalah apa dan barulah kita boleh aplikasikan permainan tu ketika dalam kelas. Okay, next. Okay, seterusnya setelah menjalani langkah-langkah yang saya sebut tadi, barulah anda boleh laksanakan elemen gamifikasi dalam kelas. Okay. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Terima kasih kepada saudari Hanani atas perkongsian sebentar tadi berkenaan dengan maksud gamifikasi serta tujuan ataupun kelebihan gamifikasi. Okay, saya tertarik dengan pandangan beliau sekaligus mampu merangsang minat belajar. Baiklah, di sini saya akan membacakan soalan yang diajukan oleh penonton kepada panel kita, saudari Hanani. Soalannya berbunyi, adakah elemen gamifikasi ini hanya boleh diaplikasikan dengan menggunakan teknologi? Dipersilakan saudari. Okey, boleh guna teknologi. Okey, jawapannya tidak. Bukan hanya gamifikasi, bukannya fokus on teknologi. Tapi dia juga boleh guna tanpa gunakan teknologi. Contoh macam saya bagi contoh tongue twister. Tongue twister tak payah guna teknologi pun tak apa. Tapi untuk menjadikan lebih menarik, kita guna dalam kelas dapat juga menarik minat pelajar, sebab teknologi itu sendiri ada elemen multimedia dia sendiri. Contoh macam gambar, bunyi, video, animasi. Jadi dekat situ dapat catch student punya attention. Itu saja. Menjawab tu? Okey, terima kasih saudari Hanani atas penerangan yang saya kira sangat jelas sebentar tadi. Baiklah, seterusnya saya ingin bertanya kepada panel kita yang kedua, iaitu saudari Nur Adina Fasha. Adakah terdapat kajian ataupun pengalaman yang hendak dikongsikan oleh saudari Dipersilakan saudari Fasha. Okey, terima kasih moderator yang manis pada pagi ini, saudari Ain Hidayah. Okey, jelas suara saya? Alright. Boleh. Jelas saudari. Okey, untuk menjawab soalan ataupun isu yang diberikan oleh Ain, saya akan mulakanlah dengan berkongsi kesan ataupun impak pelaksanaan gamifikasi sepanjang PDPR. Lagipun sekarang kita macam tengah dalam era pandemik kan, jadinya pelajar sekolah sekarang pun ada yang dah mula balik dengan PDPR, belajar asrama. Okey, gamifikasi ni sebenarnya bukanlah sesuatu yang baru untuk kita semua. Sebenarnya dari dulu lagi, daripada zaman kita sekolah lagi, guru-guru dah pun macam menerapkan, walaupun tak secara menyeluruh macam sekarang, tapi guru-guru dah menerapkan elemen gamifikasi itulah. Okey, dan kesan ni pun saudara Hanani tadi pun dah cakap juga. Okey, tak apa, saya macam nak tunjukkan ataupun relatekan lah dengan kajian-kajian lepas. Okey, antara kesan yang banyak ataupun yang sering diperkatakan oleh kebanyakan penyelidik melalui kajian lepas yang saya kaji adalah potensi permainan digital ataupun gamifikasi ni untuk meningkatkan motivasi pembelajaran pelajar.
Okey. Melalui penggunaan permainan digital ataupun gamifikasi dalam pendidikan, minat dan motivasi yang rendah oleh pelajar dapat dipertingkatkan. Sebab apa? Sebab bidang kurikulum ataupun PDP ni sememangnya sukar untuk diajar tanpa ada dorongan yang menarik. Macam, okay, saya selitkan sekali dengan pengalaman saya ketika latihan mengajar. Saya ajar kelas Form 2, Form 3 dan juga Form 4. Jadi kat situ kita kelaskan sebagai menengah rendah dengan menengah atas lah kan. Jadi setiap batch ataupun setiap tingkatan tu ada perbezaan daripada segi cara mereka untuk adapt dengan gaya pembelajaran dan pengajaran lah, PDP. Okey. Untuk kajian yang pernah dilakukan di Malaysia berkaitan dengan keberkesanan permainan terhadap motivasi pelajar adalah kurang. Tapi selepas kita menarik minat mereka dengan gamifikasi ni, tahap motivasi mereka lagi tinggi. Okey, apabila dikatakan salah satu faktor gejala ponting sekolah adalah disebabkan kurangnya daya tarikan lah dalam PDP. Okey, contoh kalau dalam PDPR sekarang, student tak nak masuk. Kan, student tak nak masuk kelas. Sebab apa? Sebab tak best. Cikgu tu ajar tak best pun. Macam tu. Jadi, untuk tarik minat ataupun tarik mereka untuk join PDPR yang kita dah bertukus lumus sediakan everything ni kan. So, kita kenalah di akhir sesi PDP tu kita kenalah laksanakan satu aktiviti ataupun gamifikasi yang menarik supaya pelajar tu macam dia ternanti-nanti apa yang cikgu ni nak buat untuk kelas. Okey. Okey, seterusnya gamifikasi dan pendidikan juga dapat membantu untuk meningkatkan prestasi pembelajaran dan juga menggalakkan aktiviti persaingan dan cabaran bagi mencapai suatu matlamat lah. Okay, macam contoh dalam satu sesi PDP tu, cikgu bahagikan mereka kepada beberapa kumpulan dan mereka perlu buat aktiviti dalam kumpulan tersebut lah. Jadi pada akhir sesi, siapa yang macam menang ke, nanti mereka akan dapat markah terkumpul. Nanti mereka akan dapat hadiah lah. Jadi disebabkan oleh faktor ada faktor penggalak kat situ, which kalau diorang menang, diorang dapat hadiah. That's why ataupun mereka jadi lebih semangat lah. Diorang macam excited untuk join apa gamifikasi yang dah pun kita buat. Okay, untuk pengalaman saya semasa LM, okay, latihan mengajar, saya buat sistem point, okay. Tapi ini bukan secara berkumpulan lah, ini secara individu. Okay, di mana setiap pelajar akan bermula dengan kosong sepanjang tempoh 8 minggu saya menjalankan latihan mengajar. Jadi sepanjang minggu tersebut, mereka akan cuba untuk menjawab soalan yang saya beri ataupun cuba untuk berkomunikasi dengan mengikuti semua aktiviti game, okay, yang saya buat. Macam dekat sekolah yang kebiasaannya digunakan, yang macam Kahoot, quizzes yang very simple lah, yang macam student akan senang nak ikut kita. Okay, jadinya pada akhir latihan mengajar, saya akan kumpulkan ataupun saya akan kira lah jumlah markah yang setiap pelajar dalam setiap kelas tu dapat, and then saya allocate ataupun saya bagi sedikit cenderah hati lah, macam untuk kita hargai kan, hargai usaha diorang. Okay, walaupun biasa-biasa je hadiah tu, tapi at least diorang mereka rasa bermakna lah, macam tak sia-sia lah diorang mereka join kan game yang kita buat tu.
Okay, so Musa next. Alright. Okay, ni pun adalah sedikit sebanyak dua kajian yang saya ambil lah. Yang saya ambil untuk saya tunjukkan yang gamifikasi ni bukanlah seperti yang di gembar-gemburkan. Oh, game ni hebat, game tu dia ada, orang kata ada bukti lah. Ada bukti yang gamifikasi ni memang antara salah satu langkah yang berkesan, okay, dalam PDPR. Okay, ni adalah kajian pertama adalah daripada Nur Zaimi. Okay, dengan memperkenalkan animasi elemen, okay, guru seharusnya dapat menarik perhatian pelajar semasa proses PDPR. Okay, proses pembelajaran akan menjadi lebih menyeronokkan dan interaktif kerana ia melibatkan animasi dan penilaian dalam talian melalui laman web Edpuzzle. Okay, ni dia gunakan Edpuzzle lah, ataupun teknologi gamifikasi juga. Okay, pelibatan pelajar dengan guru-guru bertambah baik berbanding dengan sebelum ni lah. Sebelum ni mereka mungkin menjalani PDP secara klasik, okay, ataupun chalk and talk saja. So bila adanya gamifikasi ni, mereka pun macam lebih tertarik dan pelibatan pun semakin baik lah. Okay, yang kedua, ni adalah daripada Siti Nur Wahida Rosli. Okay, penggunaan kaedah eksperimen dapat dilihat meningkatkan semangat murid menyertai kelas PDP seperti menjadikan bahan untuk menunjukkan perbezaan kandungan gas dalam udara sedutan dan udara hembusan. Ini adalah kajian kepada pelajar sekolah menengah, okay, untuk subjek sains lah. Tapi walaupun ni adalah eksperimen, sebenarnya gamifikasi ni pun kita boleh jalankan secara aktiviti eksperimen macam ni lah. Okay, kita buat kontes ataupun kita buat dalam PDPR kan kebanyakan pelajar akan berdikarikan. Maksud saya belajar sendirinya, okay, sebab mungkin kurang komunikasi dengan rakan ke apa. Jadinya kaedah eksperimen dalam gamifikasi ni pun meningkatkan semangat murid lah, sebab adanya aktiviti hands on. Okay, adanya aktiviti yang mereka boleh jalan. Tak adalah mereka dalam dalam dekat sekolah waktu PJ dengan waktu sains je boleh keluar berjalan-jalan kan. Ni PDPR pun mereka macam something different, macam ada apa, sesuatu yang mereka boleh lakukan. Macam tu. Okay, next. Okay, ni adalah data kajian, dan data ni saya telah pun adaptasi oleh kajian ini Imaina Abdullah. Okay, dan kajian ni telah pun kepada tahun 2021 lah, tahun lepas. Okay, ini adalah persepsi pelajar mengenai alat ataupun gamifikasi lah. Saya buat rumusan ringkas je, okay, berdasarkan kategori yang ada dekat sini. Okay, jadi dekat sini mostly lah, hampir keseluruhan ataupun separuh daripada jumlah populasi yang ada tu, okay, semuanya macam bersetuju yang Quizizz ataupun mereka ada 3 lah kat situ, Quizizz, Kahoot dengan Quizizzer tu kan. Jadi mereka lebih tertarik ataupun most preferred tools, alat gamifikasi adalah Quizizz. Sebab apa? Sebab Quizizz ni memang dia macam race tau, macam satu game yang mana siapa cepat dan betul dia menang, macam tu. Jadi untuk saya sebagai seorang guru praktikal pun pernah gunakan Quizizz ni untuk saya punya student kan. Jadi macam very exciting lah benda tu, macam menyeronokkan, sebab saya sendiri pun dapat tengok mereka fokus untuk jawab soalan-soalan tu. Okay, next. Okay, kat sini pula, oh sorry, okay, kat
kat sini kita boleh tengok lah yang pelajar semua bersetuju. Bersetuju ni dekat tengok dekat 4A tu kan. Bersetujulah yang gamifikasi ni mampu untuk membantu mereka meningkatkan prestasi dengan rakan-rakan kan, dapat pengalaman yang lebih banyak lah dengan rakan-rakan sebab akan adanya gamifikasi yang dalam bentuk kumpulan. Okay, jadi dekat sini walaupun dulu gamifikasi macam satu perkara yang dirasakan susah untuk dilaksanakan, tapi sekarang gamifikasi ni macam adalah sesuatu benda yang perlu sebab sekarang hampir lah kan generasi pelajar sekarang merupakan digital native. Jadi mereka macam setakat benda-benda simple game ni mereka rasa macam very easy, very simple lah macam tu kan. Jadi mereka macam dah tak kisah dah. Mereka lagi seronok kalau adanya game, adanya elemen digital dalam mereka punya PDP lah. Okay, so itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Terima kasih atas perkongsian daripada panel kita yang kedua mengenai kesan kajian lepas serta pengalaman beliau sendiri menggunakan kaedah gamifikasi semasa menjalani latihan mengajar 1. Baiklah, di sini saya akan bacakan soalan daripada penonton kepada panel kita iaitu saudara Fasha. Soalannya berbunyi, bolehkah saudara kongsikan lagi kesan atau langkah lain untuk memastikan pelajar menyertai game yang dibuat dalam sesi PDPR? Dipersilakan saudara. Ni adalah pendapat saya. Tak semua, kita faham semua pelajar tu ada akses ataupun kemudahan internet, kemudahan komputer apa semua kan. Jadi kalau yang bertanya ni nak menjalani latihan mengajar juga, saranan saya adalah dengan menggunakan teknologi gamifikasi yang tak terlalu berat. Maksudnya boleh juga game tu dilakukan secara offline. Mungkin boleh buat play, ataupun minta kita siapkan macam saudara panel pertama kita Hanani pun ada cakap tadi, buatlah reader ke ataupun nak senang guna teka silang kata ke, something yang bermakna tapi senang juga untuk dijalankan supaya mereka tak rasa terbeban lah. Untuk yang ada akses semua bukanlah kita tak kisah, maksudnya kita tak berapa nak risau sebab benda tu ada, tapi kita risaukan PDPR untuk pelajar yang tak ada kemudahan tersebut. So kita kena fikirkan langkah yang terbaik untuk kita puaskan hati kedua-dua pihak. Maksudnya pihak yang tak kisah dengan kemudahan dan ada yang tak ada kemudahan teknologi tu. Itu daripada saya. Terima kasih saudari Fasha atas perkongsian yang sangat menarik sebentar tadi yang saya kira sangat membantu dalam menjawab soalan penonton. Baiklah, tanpa melengahkan masa, saya ingin menjemput panel kita yang ketiga iaitu saudari Siti Hajar yang sangat ditunggu-tunggu oleh penonton untuk menunjukkan tutorial bagaimana menggunakan aplikasi EduCanteen. Dipersilakan saudari. Terima kasih saudari Ain dan juga panel yang pertama saudari Hanani dan juga saudari Fasha. Okey, boleh kasih saya tak? Boleh saudari. Okey, terima kasih. Okey, sebagaimana kita telah dengar saudari panel 1 juga panel 2 mengenai gamifikasi ini, pelajar sangat tertarik di mana berdasarkan pengalaman saya juga apabila saya mengajar daripada waktu LM1, ibarat saya ni membuka ruang kepada pelajar di mana mereka tertarik dengan saya menggunakan kaedah-kaedah gamifikasi ataupun dari segi kuis, dari segi nota dan sebagainya. Okey.
Apabila minggu pertama saya lakukan kaedah gamifikasi, pelajar tertunggu pada minggu yang seterusnya. Apabila saya mengajar, pelajar cakap, cikgu, lepas ni ada quiz tak cikgu? Lepas ni ada game tak cikgu? Dari situ kita dapat tahu bahawa dari segi gamifikasi ini pelajar membuka ruang dan juga membina pelajar supaya dapat menarik minat mereka dalam pembelajaran. Okey. Sebelum itu, kaedah saya juga di mana saya menggunakan kaedah dari segi sekejap saya nak present dulu. Menggunakan kaedah dari segi memberi reward dan juga hadiah kepada pelajar. Seperti saya menggunakan perisian yang baru di mana saya nak terangkan kepada kamu semualah. Okey. Okey, boleh nampak tak saya punya slide dan saya punya present? Okey. Okey, ini merupakan saya menggunakan kaedah dari segi kehadiran pelajar. Apabila pelajar masuk ke kelas setiap minggu, saya akan ataupun pelajar menghantar kuis, menghantar kerja sekolah. Saya akan memberikan poin-poin kepada mereka, kemudian ada hadiah. Siapa yang paling banyak ada dapat hadiah atau reward. Okey. Kemudian ini merupakan salah satu kaedah gamifikasi iaitu dari segi word game. Okey. Terdapat banyak game kat sini yang kita boleh terapkan segala pembelajaran yang kita mengajar. Okey, seterusnya game yang seterusnya itu Genially. Genially ni merupakan satu game yang kita boleh buat untuk pelajar yang menarik minat pelajar. Okey. Sekarang ni saya nak menunjukkan kaedah menggunakan game yang paling simple untuk guru memberi kuis lah kepada pelajar iaitu Educandy. Okey, sebelum itu saya masukkan nama saya dulu. Kemudian password. Okey, saya login. Educandy ini dia nampak rumit tapi dia merupakan satu game yang paling simple. Sekejap Okey. Ini merupakan Educandy Studio. Educandy ni dia hanya khas untuk gamifikasi saja yang simple, yang mudah untuk pelajar buat. Ini merupakan dari segi kita nak buat sama ada words, sama ada matching pass, sama ada quiz question. Dia ada 3 ni saja. Sebagaimana panel 1 jika panel 2 cakap, kita membuat satu game yang mudah untuk pelajar buat dan juga mudah untuk pelajar ikut. Okey. Contohlah, saya tekan yang words ni. Game dia. Okey. Sini kita boleh letak nama aktiviti. Contoh saya letak nama dari segi nak buat tajuk nak buat tajuk algoritma. Kemudian subjek asas sains komputer tingkatan 1. Okey. Kemudian saya create. Okey. Dekat sini saya boleh tulis word sama ada algoritma. Contoh kan. Saya tulis contohlah, saya tulis nama saya Hajar Edward. Kemudian Ain. Kemudian Fasha. Okey. Apabila selesai, saya boleh share terus kepada pelajar. Okey.
Saya kembali balik kepada saya punya new activity saya. Okey. Ini contoh saya buat dari segi melakar papan cerita. Okey, saya try share kepada kamu semua untuk membuat, untuk kamu try buat menggunakan Educandy ini. Okey. Diminta para hadirin tolong buka dan juga buat Educandy tersebut. Dia sangat simple untuk kegunaan kita, okey? Contoh. Bila saya buat, okey, saya buka. Okey. Siapa yang dah boleh guna? Siapa yang boleh bagi respon pada saya? Saya play. Okey. Apabila saya play, pelajar boleh memilih antara tiga game ni, boleh pilih salah satu yang mereka rasa senang. Contohlah, saya pilih word search ni. Okey. Contoh saya pilih word search ni. Dia sangat mudah dan simple saja Educandy ini. Sesuai untuk pelajar tingkat 1, tingkat 2 untuk menggunakan. Okey. Saya play. Maksudnya kat sini, struktur melakar papan cerita. Saya kena cari struktur cabang, struktur linear, struktur hierarki juga struktur roda. Okey. Pelajar kena mencari struktur. Struktur hierarki. Okey, betul. Kemudian, struktur linear. Struktur roda. Okey, betul. Kemudian, struktur cabang. Okey. Kemudian, yang last sekali struktur linear. Okey, dah. Ini saja. Maksudnya Educandy ni game yang sangat simple untuk kita memberi kepada pelajar last kelas nanti. Dah, cukup simple. Pelajar akan seronok lah walaupun cerita macam ni. Supaya mereka tak tidur nanti. Okey. Seterusnya, maksudnya kat sini pelajar boleh pilih lah sama ada dia nak untuk kata silang ke, dia nak untuk yang tertulis ke, sama ada yang untuk yang anagram sini ke, macam tu. Contohlah saya ambil untuk kata silang yang ni pula. Okey. Sekejap Maafkan saya lambat sikit. Okey, saya play. Okey, ini pelajar kena fikir sikit struktur, kena tulis menggunakan minda mereka. Struktur apa ni? Okey, tekanlah struktur ada plus tak ada. Ini macam game lah, game. Tak ada satu nombor, dia coklat dia akan makan. Okey, saya tekanlah. Okey, makan lagi, salah. Lepas tu, okey, E ada. Apa lagi? A ada. J, salah. L ada. I ada. B salah lagi. B salah lagi. Okey, salah. Maksudnya cukup dah habis, salah. Okey, next pula. Soalan yang seterusnya. Ini game paling simple dan mudah lah untuk belajar. Okey, seterusnya kita pergi kepada matching press ni. Matching press ni dia macam ni. Saya dah buat untuk langkah-langkah macam ralat dan atur cara. Saya playkan dia. Okey, matching press ni ada banyak sangat untuk pelajar pilih. Untuk yang mereka rasa mudah, bagi mereka pilih je mana-mana. Soalan dia sama, kemudian game dia yang berlainan. Macam ni. Contoh saya ambil game untuk match up ni. Ataupun memori boleh saya nak match up ni lah. Bersuaian dia. Okey. Sekejap. Saya playkan dia. Dia ada sound, dia ada suara tapi letak saya ni. Okey. Langkah-langkah mencari ralat dalam atur cara. Senang saja. Kesalahan ralat, pelajar matchkan dia. Salah. Langkah yang keempat betul ke salah?
Dia macam ni, dia game yang simple. Langkah yang kedua, okey betul. Seterusnya langkah satu salah. Langkah yang keempat, langkah yang ketiga, okey betul. Okey. Ini langkah yang keempat, betul. Langkah yang ke satu ni betul. You win. Okey. Seterusnya kita pergi kepada ini pelajar berpilih lah, sama ada dari segi memori. Dia soalan yang sama. Ikut keselamatan pelajar dan juga kemudahan pelajar lah untuk pelajar membuat soalan tersebut. Ini dari segi memori. Okey, sekejap. Okey, saya playkan. Langkah 1 uji lari, langkah 1. Okey, langkah 3 macam tu. Okey. Seterusnya kita pergi kepada yang ketiga, iaitu quiz questions. Okey. Ini saya sharekan kepada anda semua supaya anda semua dapat membuat. Okey. Ini untuk match tu. Okey. Seterusnya kita pergi kepada yang ketiga, iaitu dari segi quiz. Dia ada 3 ni sahaja dari segi Educandy. Okey. Dia ada words, matching press dan quiz question. Kemudian dari segi quiz question, kita play. Tapi quiz question ni ada satu saja. Sistem nombor perlapanan. Okay. Sekejap. Okey, kita play. Sistem nombor perlapanan. Ini quiz lah. Okey. Nombor perlapanan bagi nombor perpuluhan ialah apa yang teka. Kalau salah satu, betul. Skor kat sini 4. Sistem nombor oktal juga dikira sebagai perpuluhan. Salah. Salah dengan masa ke drag terus. Perlapanan. Okey, betul. Seterusnya, nombor perduaan bagi nombor perlapanan 436 ialah salah. Okey. Okey, daripada yang tu. Ini sahaja dari segi Educandy. Ada 3 sahaja. Okey, untuk pelajar supaya untuk mudahkan pelajar lah, untuk 3 ni sahaja. Okey. Mudah dan senang untuk gunaan guru juga dan juga untuk gunaan pelajar. Setakat ini itu sahaja tutorial daripada saya, Educandy. Saya harap guru-guru semua dapat menggunakan sewaktu dalam kelas. Okay, terima kasih. Terima kasih Saudari Siti Hajar atas perkongsian tutorial cara menggunakan aplikasi Educandy yang sangat menarik sebentar tadi. Baiklah, di sini saya akan bacakan soalan yang dikemukakan oleh penonton. Soalan yang pertama berbunyi, adakah aplikasi Educandy ini boleh digunakan untuk membuat ringkasan nota? Dipersilakan saudara. Okey, terima kasih yang bertanya. Okay, terima kasih saudari Ain. Terima kasih juga kepada yang tanya soalan. Okey, sebenarnya Educandy ni dia tidak sesuai untuk membuat nota atau ringkasan, kerana Educandy ni dia hanya berfokuskan kepada game yang simple dan mudah untuk pelajar membuat secara ringkasan macam itulah, soalan-soalan yang senang, soalan-soalan yang simple. Kalau kita nak buat dari segi nota atau ringkasan, nota tu yang dia banyak, dia macam tak sesuai untuk Educandy ni. Dia hanya Educandy ni sesuai untuk game yang mudah dan juga simple, itu je. Okey, terima kasih. Baiklah saudari, ada soalan kedua, iaitu adakah Educandy ini dapat memberi kesan yang baik untuk pelajar dalam meningkatkan daya ingatan? Okey, terima kasih. Okey, Educandy ni bagi saya sebagai guru praktikal yang melihat perkembangan pelajar dari segi game ni dapat membuka ruang, membuka minat pelajar. Bagi saya gamifikasi ni sangat-sangat memberi kesan yang positif kepada pelajar. Itu.
kasih. Baiklah, terima kasih Saudara Hajar atas perkongsian yang sangat menarik yang saya rasa sangat membantu dalam menjawab soalan penonton. Baiklah, terima kasih saya ucapkan kepada ketiga-tiga ahli panel kita kerana sudi hadir dan sudi berkongsi serta menyuarakan pendapat masing-masing pada hari ini. Tidak lupa juga kepada ahli teknikal kita yang bertungkus lumus menjayakan webinar ini di sebalik tabir iaitu Saudari Uswatun Hasanah binti Muhammad Ramli dan Saudara Muhammad Musa Muhammad. Semoga apa yang kita dapat pada hari ini tidak sekadar masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Nampaknya masa amat mencemburui kita. Namun sebelum berakhir, saya meminta jasa baik para peserta dan penonton untuk menjawab soal selidik yang kami sediakan mengenai webinar ini. Pautan link boleh didapati di dalam ruangan komen. Okey. Seterusnya, diminta jasa baik para peserta untuk membuka kamera bagi sesi fotografi. Dah ke fotografer kita? Baiklah, terima kasih atas kerjasama yang diberikan. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sekian, terima kasih.